Okay, hai. Hari ni saya nak share pasal sistem fertigasi yang saya pasang finally. Ini macam jenis ikut kad ladang. Dulu saya pasang pipe 4 mililiter, 4 milimeter yang pipe ni. Lepas tu saya cabangkan dia, letak set fertigasi macam ni. Terus daripada pump. Jadi yang ni tangki saya lah, tangki konon tangki baja. Air dia ada stop valve, dia tengah mengalir. Bila air dah penuh dia akan berhenti. Yang ni jenis saya beli dekat Lazada. Dia bukan jenis yang ada bola yang dia boleh naik ditutup, tapi yang ni jenis yang baru. Kalau air dah naik sampai sini dia terus stop. Ini air daripada air Syabas. Yang ni tutup buka ada fungsi dia. Lepas tu ada pump dalam, pump aquarium. Yang ni di sisi dia besar sikit. Dia akan pumpkan air melalui 16 mm punya pipe ni. Terus dia pergi naik atas. Satu pipe aja saya ikut sampai tepi sana. Tepi. Lepas tu turun bawah kat lantai. Lepas tu dia naik atas. Dia naik atas macam ni. Okey, dia naik atas. Lepas tu dia terus sampai. Jadi semua tempat ni ada connection dia. Yang macam ni. Ni macam set fertigasi lah. Jadi saya ada dekat 13 tower. Jadi semua tower ni saya pasang macam ni. Ini pokok cili hari tu yang saya semai tu, benih Sakata F1 hybrid. Dia dah macam 5-6 daun. Saya terus masukkan kat tower ni. Jadi dia masih muda lagi. Saya tak nak manja-manjakan dia masuk sampai dia keluar macam 6 inci macam tu. Saya terus masukkan ke sini. Tapi apa orang kata, risiko jugalah kalau terus masukkan masa dia ada 4 daun 5 daun. Sebab dia belum matang lagi, akar dia belum kuat lagi kan. Terus kita keluarkan daripada tapak semayan macam ni, terus kita masuk kat sini, risiko dia tinggi. Kemungkinan 50% akan mati lama-kelamaan. Tapi so far saya rasa okey lah. Yang ni semua macam hidup saja. Yang ni saya letak pokok 5 atas saja nak test eksperimen kan. Jadi ni tahu saya, bayam tak tahu daripada mana biji dia datang. Mungkin dulu saya pakai bayam kan, tanam bayam dia ikut. Jadi yang ni manual set. Tak pakai lagi. Apa yang saya pakai, saya terus daripada sini tebuk lubang pipe, lepas tu pakai set fertigasi macam ni. Terus senang kerja saya sekarang. Jadi saya tengok ikut pressure kan, tiup-tiup ni tak sumbat. So far dah pakai dekat lebih seminggu tak sumbat. Kerja saya senang sikit. Air pun dia akan mengalir dalam. Lepas tu bila dah penuh dia berhenti automatik. Timer pun saya dah set kat dalam. Jadi sehari 4 kali dia bagi air kat tiang-tiang ni. Kebanyakan tiang hari tu saya dapat pruning dah. Semua kosong. Setengah tu ada dia punya dahan saja. Lain semua daun semua dekat 3 kilo saya cabut. Sebab bila saya cabut 3 kilo macam tu, baru dia keluar bunga-bunga macam ni. Nampak tak? Saya cuba onkan lampu. Okey. Nampak tak puting-puting dia semua baru keluar. Kalau kita tak cabut dia punya daun semua, jadi set baru takkan keluar. Jadi saya dah pastikan semua saya dah cabut-cabut. Macam itulah. Yang ni terung. Yang ni jenis terung panjang. Saya letak dalam tower juga. Okeylah, dia ada banyak daun dah keluar, dah banyak bunga dah keluar dah ni. Tengok banyak bunga. Hari tu ada keluar buah, tapi saya terlupa ambil video. Dia ada keluar macam besar macam ni, saya dah cabut. Tapi dia masih continue keluar lagi lah. Satu pokok saja. Ni dalam ni, tower. Dan ni pun semua kongsi cili punya fertigasi. Lepas tu yang ni petola biasa. Yang ni pun hari tu saya semai dekat tapak semai macam tu. Lepas tu saya dah pindahkan kat sini. Kat sini ada 3 pokok. Ni pokok keempat yang hari tu saya pindah. Yang ni pun dah mula tumbuh. Jadi biar kat sini saja. Yang ni halia. Ni kali kedua saya try. Dulu halia kali pertama saya try memang sukses. Selepas 40 hari ke 50 hari, masa saya orang kata pungut hasil dia memang banyak cili halia banyak ni. Saya ada buat satu video dulu tu. Jadi sekarang saya tanam balik. Kali ni saya tanam halia bentung. Jadi saya beli kat market halia bentung hari tu. Saya nak cuba try. Saya tengok halia bentung mana yang tunas dia dah keluar. Saya minta orang yang jual tu, dia cakap dengan saya, belilah yang bagus. Dia kata
You tak tahu tujuan saya kenapa saya nak beli yang ada tunas. Sebab saya nak tanam. Tak cakap dengan dia pun, saya beli ada 5-6 tunas, saya potong-potong, saya terus sumbatkan dalam, dia dah mula bertumbuh dah. Jadi cili sekarang semua kosong-kosong kat sini. Semua tunggu pergerakan ataupun pertumbuhan cili yang ni. Yang ni semua macam layu, macam boleh lah. Kat dalam ni pun ada. Dalam ni pun ada. Ini pokok cili 508 F1 hybrid, SJ2. Yang ni Sakata 461. Yang ni pun Sakata 461. Jadi dekat dalam pun ada berpuluh-puluh, kat sini pun ada berpuluh-puluh, kat sini pun ada dekat 20 ke 30. Saya ingat dekat 20 lah. Jadi semua ni kat ni ada celah-celah ni pun ditumbuh kan. Jadi semua ni saya nak pindahkan ke lubang-lubang yang saya telah bagi treatment. Sebab dulu sekali saya pernah buat semaian macam ni, tapi nasib saya kan dia tak sukses. Macam yang ni pun tengok, daun ni nampak macam sihat, tapi tak tahulah tray yang saya pakai ni jenis yang kecil, macam dia tak steady. Masa dia tumbuh tu dia macam melengkuk turun bawah. Walaupun saya ikut prosedur yang betul nak tanam, tapi dia tak macam betul lah. Saya pun tak tahu kenapa. Kalau semaian ni tak jadi, saya mungkin buat plan B. Plan B saya pergi ke ladang kawan saya, beli tray yang dia dah siap semai untuk kebun dia, yang dah keluar dekat tinggi macam ni dah. Macam satu jengkal kan, dia dah keluar pokok dia kat dalam tray tu dah tinggi. Sebab dia tanam dekat kebun, cuaca kebun semua, jadi dah tinggi macam tu. Saya beli satu tray set 52 pokok, bawa terus sumbat ke dalam tower ni, mesti menjadi. Tapi pasal malas nak pergi kebun jauh sangat, jadi saya buat sendirilah. Yang ni, yang ni air tengah naik. Lagi satu saya nak share kan, baru-baru ni saya pun terperanjat. Masa hari tu saya bersihkan tangki ni, kan ada kesan-kesan kotor dulu. Masa video lama kalau anda perasan kan, semua hitam-hitam kat sini. Hari tu saya gosok, dah gosok pun tak keluar habis. Saya tak pakai sabun sebab malas nak keluarkan pam-pam ni semua kan, susah. Jadi masa saya keluarkan, saya terkejut bila saya nampak banyak jentik-jentik dalam. Oh, dulu masa saya pakai yang float valve yang macam ni, saya terus tutup cover dia. Jadi nyamuk Aedes ke, nyamuk apa ke tak boleh masuk. Dia terperangkap kat luar, dia tak boleh masuk dalam untuk apa, bertelur kan. Tapi yang jenis ni, dia pipe semua menjunam, macam masuk macam ni, melengkuk kan. Jadi nak tutup dengan cover ni susah. Tapi saya dah korekkan kat tepi sana satu macam longkang, kat sini longkang. Sekarang dah boleh tutup. Tapi macam mana pun kan, saya sarankan kalau siapa-siapa yang buat jenis fertigasi macam ni kat rumah, beli yang satu paket ubat nyamuk Aedes yang kita boleh masukkan ke dalam tangki syabas kita kat rumah. Kan biasa kat atas bumbung tu ada tangki syabas kan, 50 gallon ke 500 gallon ke 250 gallon kan, tangki King Kong tu kan. Kita boleh masukkan satu paket tu, kita tebukkan lubang-lubang kecil pakai mechanical pencil ke atau jarum halus. Kita tebukkan lubang, tak payah kopek macam kita kopek perencah Maggi. Kita tebukkan lubang-lubang kecil, kita masukkan paket tu dalam apa ni, tangki air kita. Jadi kenapa kita buat cara macam tu? Sebab kalau kita buat cara macam tu, benda tu akan tahan lama, mungkin 6 bulan pun ditahan. Tapi kalau kita terus masukkan macam perencah Maggi kan, terus buka terus masuk, sehari dia habis. Sebab masa dia masuk dalam pump, terus dia mengalir ke, tengok macam ni pun tadi saya tutup yang valve kat sana tu. Saya nak kasih habis semua air keluar daripada tangki ni. Jadi sekarang saya nak fill up balik lah. Jadi kalau kita buat jenis macam tu kan, saya nak pergi beli kat hardware, besok nak beli, saya nak letak dalam. Jadi safe. Tak ada ubat nyamuk ke, nyamuk Aedes ke apa jenis nyamuk pun tak ada kacau kita. Ini satu pengalaman dan pembelajaran yang saya perhatikan. Nasib baik tak kena demam denggi sampai baru saya belajar kan. Jadi benda nak share. Kalau saya campur buat kat rumah, kalau anda buat takungan air untuk baja, fertigasi apa-apa, jaga-jaga. Yang macam air tangki A, tangki B ni saya tutup rapat. Jadi nyamuk memang tak boleh masuk langsung. Kecuali yang ni pun tak ada takung-takung kan, semua tak ada air takung. Jadi semua safe. Mana kat sini pun semua tak ada air takung. Jadi untuk nyamuk berbiak kat sini memang susah lah. Kat sini pun tak boleh. Sebab biasa kalau air dah penuh, dia akan terus mengalir ke lantai.
dia akan pergi ke water trap. Jadi itu salah satu sharing saya nak buat. So siapa-siapa berniat nak letak tangki air, jaga-jagalah sikit kan. Ni terung pun, bunga dia pun sekarang steady, cantik. Dulu saya tanam terung ni kan dekat pasu yang besar ni. Yang ni pakai tanah organik. Memang pokok terung tu memang hebat. 5-6 pokok saya dekat sana, tapi satu buah pun tak pernah keluar. Tapi bila saya dah give up kat sana, saya pindahkan salah satu pokok yang baru nak tumbuh. Saya pindah ke apa ni, vertical tower ni. Ini pakai kokopit. Tengok rupa-rupanya dia boleh tumbuh tengok. Yang ni pun dia dah mula macam nak hasil kan. Tengok buah ni pun dah mula nak keluar. Jadi kita jangan kacau lah, sentuh-sentuh tu kadang-kadang dia sensitif kan. Kat sini pun ada dekat 5, 6, 7 buah kat sini dah. Kat sini pun nak keluar bunga, lama kelamaan dia akan berbuah. Jadi tengok fertigasi saya memang hebat cara saya buat. Semua tebuk lubang, dia ada penebuk dia sendiri tau. Kita kena beli, jangan pakai jarum. Nanti benda ni tak duduk cantik-cantik. Jadi saya tebuk macam ni, masukkan set fertigasi. Kalau kita guna pipe macam ni kan, berapa jenis lubang, berapa banyak lubang kita buat pun kan, kita boleh apa orang kata, memang advantage lah. Sebab dulu masa saya buat fertigasi, saya bagi air ke atas saja. Jadi by the time air baja ni turun sampai bawah, kebanyakan baja tu telah dimakan oleh pokok-pokok yang di atas. Jadi bila yang pergi kat bawah tu, dia macam tak ada nutrien. Bila tak ada nutrien kan, dia akan mati-mati. Tapi cara yang saya buat ni, saya dah order lagi satu set 1 milimeter punya tube, micro tube. Saya nak potong lagi, satu saya bagi kat atas macam ni, satu lagi saya bagi kat tengah-tengah kat sini. Jadi kat bawah pun dapat air baja, bukan air kosong selepas ditapis daripada atas ke bawah. Sini pun baja, sini pun baja, air yang biasa dia akan keluar daripada bawah. Semua saya nak bagi macam tu, lepas tu baru saya nak pindahkan anak pokok semua. Sama kat sini lah. Yang ni pokok ni saya nak share, hari tu ada serangan hama. Hama ni yang saya tak suka, whitefly pun saya boleh tahan. Tapi tengok bawah ni, dia macam sejenis, daun dia macam lengkok macam ni kan. Saya tak suka kalau benda ni berlaku. Jadi dia memang teruk macam tu hari tu. Dah lah anak pokok pun dah mula bulut tunjuk rupa macam ni kan. Jadi apa saya buat, saya ambil Epsom salt. Saya pakai Yara-Terra MGS. Saya ambil satu sudu untuk 2 liter. Saya larutkan kau-kau. Lepas tu saya sembuh sehari. Ini hari kedua saya sembuh. Saya tengok dia dah kembang balik macam ni. Sebelum tu dia macam melengkuk, buat macam payung macam ni. Tengok dia buat melengkuk macam ni kan. Jadi yang ni semalam lagi teruk, hari ni dia dah buka balik. Dia dah buka, lepas tu bawah tu tak ada macam penyakit whitefly semua tak ada. Jadi besok saya akan spray hari ketiga, sampai hari ke-6 saya nak bagi dia buka sampai macam ni. Jadi Epsom salt ni salah satu senjata yang kita boleh pakai masa serangan hama lah. Hama ni memang leceh, kalau kena kan, serangga pun boleh halau. Tapi hama ni macam penyakit yang tidak boleh dihindari. Kalau dah kena cabut, buang, bakar macam-macam. Tapi saya tak buat macam tu. Semua tahu ni saya tak pernah bakar dan buang. Saya bagi treatment. Lepas tu dia terus hidup pakai Epsom salt saja. Video pun saya dah buat pasal Epsom salt masa saya kena penyakit hama ni kat pokok-pokok ni. Jadi masa saya bagi Epsom salt ni memang dia berkesan lah. Tak tahu kenapa lah, sebab ramai pekebun dia cadang pakai Epsom salt, saya pun pakai. Tapi kalau ikut ubat-ubat yang kat market, dia fungsi dia mungkin lain kot, saya pun tak tahulah. Tapi tak nak apa orang kata cakap ubat dia tak bagus ke apa kan. Kita buat apa yang kita rasa elok dengan keadaan kita yang sesuai. Kalau benda tu memang okey, kita pakai saja. Okey, itu saja saya nak share hari ni. Terima kasih. Neighbor sekarang dah mula bising dah. Dah syok, dia orang baru balik rumah daripada tuition kan. Jadi tak apa. Anyway, saya akan share lagi apa-apa perkembangan lanjut tentang anak benih cili ni. Masa saya pindah ke tower-tower ni dah memang lama menunggu ni. Set pertama yang saya buat semayan tak jadi. Ini set kedua saya buat. Jadi tengok apa macam. Kalau tak jadi, set ketiga terus beli daripada ladang.
Satu tray saya ingat dekat RM50 dia orang jual. Ada setengah tray tu ada dekat 100 lebih pokok, ada setengah tu peladang tu, setengah tu masa dia semai benih kan. Dalam satu lubang tu dia letak 2 biji. Jadi kalau tray tu ada 52 lubang, kita dapat 104 pokok. Kadang-kadang dia orang macam apa orang kata, dia nak macam giveaway lah, dia nak kita selalu datang kat apa dia punya tapak semaian kan, dan selalu beli kat dia anak pokok. Jadi dia bagi offer macam tu. Setengah peladang masa dia jual anak pokok ni, dia letak 1 biji benih aje. Lepas tu ada juga orang beli juga. Macam saya pun pernah beli, tapi saya pakai di tempat lain lah. Tapi untuk rumah ni saya buat sendiri, eksperimen kan. Tak apa, tengok lah macam mana. Kali ni mungkin bagus juga. Satu pengalaman beli daripada ladang. Tapi kat ladang tu dia tak pakai Sakata F1 Hybrid. Dia pakai cili kulai jenis 1051, jenis brand lain lah. Jadi saya pun nak try jugalah, mana-mana pun boleh tumbuh kan. Kita try jenis lain, kita buat tengok macam mana eksperimen tu. Okey, itu sahaja saya nak share hari ni. Okey, sebelum saya buat penutupan conclusion, ni tray ni jenis yang kecil. Kalau saya ikut tray ni, ini jenis yang besar. Yang ni kecil. Dua-dua saya beli dekat DIY. Tapi saya tengok pengusaha yang jual anak pokok cili kan, dia pakai lagi yang bulat, yang melurus kat bawah tu. Lagi sikit dia punya konten peat moss. Mungkin dia nak jimatkan peat moss. Macam ni pakai satu lubang. Kalau pakai jenis yang tray dia pakai tu, satu lubang ni dia boleh bagikan kedua, masukkan ke dalam tu, dia boleh letak satu biji macam tu. Jadi diorang maksud, tapi diorang sukses juga nak tumbuhkan, sebab mungkin ada cahaya, ada greenhouse yang betul semua kan. Yang ni dulu saya pakai yang tray yang besar. Untuk yang 500 pokok dulu ni, dalam tahun-tahun ni semua saya pakai tray yang besar. Jadi kat sini saya letak 3. 1 2 3. Jadi satu tray ni dapatlah dekat 100 lebih. Kali ni saya cuba pula yang ni, yang kat dekat sana tu, yang jenis yang kecil. Jadi tengok macam dia tak steady, akar dia macam tak boleh menegak. Dia macam bengkok sebelah kan, sebab mungkin tak kuat dia nak berdiri kan. Tak tahu kenapa, mungkin angin ke apa, tapi tak apa, kita tengok macam mana. Okey, nanti sekian, kita share lagi ada apa-apa info nanti.